Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua murid-murid 5M. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa bersedia untuk menuntut ilmu dalam pembelajaran kita secara PDPR. InsyaAllah kita akan sambung PDPR kita dalam tajuk jirim untuk subjek sains. Okey, jadi ada sikit lagi topik ataupun tajuk kecil di dalam tajuk jirim, iaitu awan dan hujan. Saya kamu bolehlah rujuk buku teks muka surat 192, 193. Okey, awan dan hujan ni kenapa ada kena mengena dengan tajuk jirim? Kerana pembentukan awan dan pembentukan hujan melibatkan perubahan-perubahan jirim. Jadi perubahan jirim tu mestilah melalui proses perubahan jirim yang kita dah belajar sebelum ini. Okey. Jadi kalau kamu merujuk buku teks, kamu akan nampak inilah proses dia. Rasanya pembentukan hujan dan awan ni dah ada tau dalam silibus masa tahun 2, tahun 3 dulu. Sains tahun 2, tahun 3. Jadi untuk tahun 5, dia pergi lebih detail sikit, lebih mendalam tentang macam mana berlakunya perubahan tersebut. Okey, jadi apa yang kita kena tahu, kita kena bacalah. Dalam subjek sains, semuanya adalah bermulanya dengan membaca. Kalau kita tak cuba membaca, memang kita tak fahamlah. Kita nak kaitkan dengan kita punya kejadian semula jadi. Sebenarnya apa yang kita belajar sains itu ada kena mengena. Okey, pergerakan air dari permukaan bumi ke udara membentuk awan dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini berulang dan dikenali sebagai kitaran air semula jadi. Tahukah kamu pembentukan awan dan hujan terhasil daripada proses perubahan keadaan jirim air? Kita dah tahu kan, air ada 3 keadaan. Ada dalam keadaan cair, pepejal dan gas. Jadi kita pergi yang pertama, nombor 1 tu. Haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. Air tersejat dari permukaan bumi seperti tanah, laut, sungai dan tasik menjadi wap air. Maksudnya dari cecair menjadi gas. Cecair menjadi gas adalah apabila dia melalui proses penyejatan. Jadi akan terhasillah wap air. Daripada air yang tadi, daripada sungai, daripada laut. Okey, dia naik ke atas. Naik ke atas maksudnya tersejat oleh haba dari matahari tadi. Maksudnya menerima haba lah. Jadi air yang naik ke atas tu berubah menjadi wap air, jadi gas. Okey, kemudian yang kedua, wap air yang terkumpul dan menyejuk akan terkondensasi menjadi titisan air yang halus dan membentuk awan. Jadi proses kat sini adalah kondensasi. Bila daripada gas menjadi cecair. Gas maksudnya tadi wap air menjadi titisan air yang halus. Dia membeku, dia terkumpul sekejap menjadi awan. Okey, kemudian ketika nombor 3 ya, ketika awan naik lebih tinggi di langit, udara yang sejuk menyebabkan titisan air bergabung dan menjadi lebih besar dan berat yang kemudiannya turun kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Bila dia dah terkumpul wap air yang banyak, dia akan menjadi berat dan dia akan bergabung menjadi lebih besar. Wap air tadi menjadi titisan yang lebih besar dan akhirnya dia turun ke bumi menjadi hujan. Sebagai hujan maksudnya daripada gas tadi ataupun wap air berubah menjadi cecair. Jadi adalah proses kondensasi dekat situ. Okey, kemudian nombor 4, air hujan diserap ke bumi dan akan mengalir semula ke dalam tasik, sungai dan lautan. Jadi prosesnya berulang semulalah. Itu namanya kitaran. Okey, ada 2 proses kat sini, penyejatan kemudian kondensasi. Alright, pembentukan awan disebabkan penyejatan, pembentukan
pembentukan menjadi air hujan adalah kondensasi. Alright, seterusnya proses, kita tengok contoh-contoh kat tepi tu. Proses penyejatan dan proses kondensasi sangat penting untuk memastikan kitaran air semula jadi terus berlaku. Perhatikan gambar di bawah dan bincangkan kesan kitaran air semula jadi dalam kehidupan. Kalau kamu tengok keadaan semasa, kalau berlakunya tak ada hujan dan tak ada akan berlakunya kemarau ataupun kering di permukaan bumi, ataupun kalau pertanian semua tu tergendala lah kerana tiada air yang mencukupi, sebab air yang hujan tadi tu dia kembali menjadi sungai, menjadi lopak-lopak air ataupun tasik. Alright. Okey, jadi selain itu kita juga perlu tahu ada eksperimen yang kita boleh lakukan di sekeliling kita, seakan-akan menjadikan proses semula jadi, iaitu kita boleh buat sendiri hujan dalam besen kaca. Sebab kita dah tahu dah bila terjadinya kondensasi, apabila gas menjadi cecair, maksudnya dia perubahan suhu menjadi sejuk dan akan menjadi titisan air daripada wap air. Jadi kalau kamu baca muka surat 194 ni, adalah langkah-langkahnya kita boleh buat sendiri hujan. Okey. Ini simple eksperimen lah, kita boleh cuba. Tapi saya nak fokus kepada eksperimen yang kedua. Kalau kamu tengok muka surat 195 pun menarik aktivitinya, iaitu lidi hablo. Okey. Macam mana lidi hablo tu? Okey, baca betul-betul dia punya langkah-langkah. Mula-mula dia panaskan. Kita pergi yang pertama, kedua dan ketiga. Dia panaskan 150 air dalam periuk kecil. Kemudian masukkan 300 gram gula dan aduk hingga larut. Kemudian titiskan pewarna. Okey. Kat sini pemerhatian kita adalah gula melebur apabila dipanaskan. Melebur maksudnya daripada pepejar kepada cecair. Jadi inferensnya kerana berlakunya proses peleburan, iaitu perubahan pepejar kepada cecair. Eksperimen semuanya kita kena adalah pemerhatian, inference dan pemboleh ubah dia lah. Okey, jadi seterusnya pemerhatian kedua. Kita buat apa? Sepitkan penyepit pada baju pada lidi sate. Kemudian masukkan lidi sate ke dalam cawan yang air gula tadi tu. Kemudian tinggalkan selama 5 hari. Kemudian lidi hablo sudah terhasil dari proses penyejatan. Okey, pemerhatian kedua, selepas 5 hari air gula menjadi hablo dan terbentuk di permukaan lidi. Hablo ni dia macam kaca atau kristal. Ataupun kalau eksperimen ni kita nak buat macam lollipop lah, kita boleh makan. Okey, jadi macam mana dia boleh jadi keras kat situ, jadi macam kaca atau kristal kat situ, kerana berlakunya proses penyejatan, iaitu perubahan cecair kepada gas. Sebab air gula tadi telah meruap dan mengeras. Kemudian dia terbentuk hablo di batang lidi. Kamu jangan confuse, sebab kita sekarang tengah fokus kepada penyejatan, cecair kepada gas. Daripada cecair air gula tadi tu dia meruap ke persekitaran kerana ada perubahan suhu. Okey, jadi terbentuklah hablo di lidi sate. Okey, kamu boleh cuba. Cuma dia ada ambil masa 5 hari lah. Okey, tapi berhati-hatilah. Allah, terlari sikit. Okey, seterusnya tugasan kamu untuk minggu ini ialah jawab soalan di dalam buku aktiviti muka surat 22. Soalan berstruktur, soalan yang kena tulis bahagian kertas 2 tu, dan sila hantar jawapan awak. Kamu snap lah, ambil gambar dan mark X done. Kadang-kadang dia tulis hand in ataupun turn in kan. Boleh tik dekat situ dan hantarkan jawapan di Google Classroom kamu lah.
Okey, itu saja untuk minggu ni. Teruskan usaha dan sentiasa seronoklah untuk terus menuntut ilmu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.